Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada kali ini kita akan meneruskan lagi dengan perbincangan menjana kecemerlangan bagi tajuk kecerunan pada garis lurus. Kita mulakan dengan soalan nombor 1. Tentukan koordinat dan lukis garis lurus pada sata kates daripada pasangan titik yang diberikan. Tentukan sama ada kecerunan garis lurus tersebut merupakan nilai positif atau nilai negatif. Koordinat, lukis, nilai. Okay, untuk soalan A, negatif 10 berada di sini. Dan negatif 25 berada di sini. Jadi apabila garis lurus itu disambungkan, maka kita akan dapat jawapan untuk soalan A. Nilai tersebut adalah nilai negatif. Penentuan nilai positif dan juga nilai negatif boleh dirujuk kembali berdasarkan smiley yang dilukis. Sekiranya condong ke kanan, ini adalah positif. Condong ke kiri, dia adalah negatif. Sekiranya satu garis lurus yang mencancang, ini adalah tidak tertakrif. Dan sekiranya satu garis lurus yang mengufuk, ini adalah kosong. Untuk soalan B, 01 berada di sini, 35 berada di sini. Jadi apabila garis lurus tersebut dilukis, maka nilai kecerunan B adalah nilai positif. Untuk soalan C pula, 1, negatif 3 berada di bawah, 2, 4 berada di atas. Jadi apabila garis lurus itu disambungkan, nilai kecerunan tersebut adalah nilai positif. D, 7, negatif 2 berada di bawah, 2, 2 berada di atas. Garis lurus disambungkan, jadi nilai kecerunan adalah nilai negatif. E, 01 berada di atas sini pada paksi Y, 5, 3 berada di atas sebelah kanan. Bila garisan disambungkan, garisan tersebut membawa kepada nilai positif. F, 03 berada pada paksi Y, 50 berada pada paksi X. Bila disambungkan garis lurus tersebut, nilai kecerunan adalah negatif. Dan yang terakhir untuk G, 00 berada pada asalan, 65 berada di atas sebelah kanan. Jadi bila disambungkan garis lurus tersebut condong ke kanan. Jadi untuk soalan G, nilai kecerunan adalah nilai positif. Jadi ini adalah bagi soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Tentukan kecerunan bagi titik PQ dalam rajah di sebelah. Diberi rumus kecerunan adalah sama dengan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Gantikan koordinat X dan Y dalam rumus. Jadi Y2 adalah 8 tolak Y1 adalah negatif 3. X2 adalah 2. Tolakkan dengan X1 iaitu negatif 5. Jadi kecerunan adalah sama dengan 11/7. Soalan nombor 3. Hitung kecerunan semua garis lurus dalam rajah di bawah. Bandingkan dan tentukan garisan yang mana antara berikut mempunyai kecerunan yang paling curam. Baik, untuk soalan 3 ini ada beberapa kaedah yang boleh kita laksanakan. Antaranya menggunakan M sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk, ataupun dengan menggunakan rumus yang telah diberikan tadi, iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1, di mana pelajar kena tentukan koordinat bagi setiap hujung garis.
Tetapi yang kita boleh nampak mudah untuk menjawab soalan nombor 3 adalah dengan menggunakan konsep yang pertama, iaitu M sama dengan jarak mencancang per jarak mengufuk. Jadi untuk soalan A, M sama dengan jarak mencancang adalah 1, 2, 3 dan 4 bahagi dengan jarak mengufuk 1, 2. Jadi M adalah sama dengan 2. Okey. Untuk soalan B, M sama dengan jarak mencancang adalah 2, 1, 2. Pergerakan ke kiri kita kira sebagai negatif. Jadi jarak mengufuk adalah sama dengan negatif 1. Okey, sebab condong ke kiri. Jadi M sama dengan negatif 2. C, jarak mencancang adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak mengufuk adalah sama dengan 1. Maka M adalah sama dengan 6 per 1. Jadi M sama dengan 6. Soalan D, jarak mencancang adalah 1, 2, 3. Manakala jarak mengufuk adalah 1, 2, 3 juga. Jadi M adalah sama dengan 1. Dan yang terakhir untuk soalan E, jarak mencancang adalah 1, 2, 3, 4. Manakala jarak mengufuk condong ke kiri, jadi pergerakan ke kiri adalah negatif. Jadi 1, 2. Jadi jarak mengufuk adalah negatif 2. Maka M adalah sama dengan negatif 2. Dan dengan itu, kecerunan yang paling curam adalah berdasarkan nilai kecerunan yang paling tinggi. Jadi jawapannya adalah soalan C. Diteruskan lagi dengan soalan nombor 4. Lengkapkan tempat kosong bagi jadual pintasan X, pintasan Y dan kecerunan. Sekiranya terdapat kecerunan serta pintasan X dan pintasan Y, rumus kecerunan yang akan digunakan adalah M sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Jadi untuk soalan A, negatif pintasan Y yang kita nak cari per pintasan X adalah 4, adalah sama dengan 2. Maka kita akan dapat jawapan bagi pintasan Y adalah sama dengan negatif 8. Okey, untuk soalan B dah tolong jawabkan. Untuk soalan C, perkara yang sama. Okey, tetapi kali ini diberi pintasan X adalah sama dengan negatif 4 dan kecerunan diberi sama dengan negatif 3. Jadi pintasan Y adalah sama dengan negatif 12. Untuk soalan E, terus guna sahaja, iaitu negatif pintasan Y per pintasan X sama dengan 2. Dan untuk soalan F, negatif pintasan Y per pintasan X iaitu 5 sama dengan 1. Jadi pintasan Y adalah sama dengan negatif 5. Okey. Soalan kebanyakannya minta untuk mencari pintasan Y. Jadi pintasan Y juga kita boleh ubah dalam algebra, iaitu pintasan Y adalah sama dengan M darabkan dengan negatif pintasan X. Seterusnya soalan nombor 5. Diberi kecerunan garis lurus yang melalui M 1K dan N negatif 2, 3 ialah negatif 2. Hitung nilai K. Yang ini dah mula menggunakan rumus kecerunan. Jadi M adalah sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Gantikan nilai-nilai tersebut. Diberi M adalah sama dengan negatif 2. Y2 adalah sama dengan 3. Y1 adalah sama dengan K. X2 adalah sama dengan negatif 2. X1 adalah sama dengan 1. Dan seterusnya selesaikan sahaja. Negatif 2 sama dengan 3 tolak K per negatif 3. Negatif 3 pindah sebelah akan jadi darab. So 3 tolak K adalah sama dengan 6. Jadi K adalah sama dengan 3 tolak 6, iaitu sama dengan negatif 3. Penekanan adalah pada penggantian dan juga jawapan.
Kita teruskan lagi dengan soalan nombor 6. Kecerunan suatu garis lurus PQ ialah negatif 1 dengan titik P2 negatif 1 dan jarak mengufuk titik Q ialah 3 unit ke kiri dari paksi Y. Nyatakan koordinat Q. So dekat sini kenapa soalan ini perlu berfikir di luar kotak? Kerana tidak dinyatakan koordinat Q. Koordinat Q boleh dinyatakan sebagai negatif 3Y. 3 unit ke kiri bermaksud negatif 3 dan nilai paksi Y kita tak tahu berapa, jadi kita tulis saja negatif 3Y. Baik, seterusnya gantikan saja ke dalam rumus. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Di mana M adalah sama dengan negatif 1. Y2 adalah yang kita nak cari, iaitu Y. Y1 adalah negatif 1. X2 adalah negatif 3. X1 adalah sama dengan 2. So, ini Y tambah 1 per negatif 5. Jadi, Y tambah 1 sama dengan negatif 5 darab negatif 1, iaitu 5. Y adalah sama dengan 5 tolak 1. Y adalah sama dengan 4. Tetapi nyatakan koordinat Q berdasarkan arahan soalan. Jadi jawapan akhir Q adalah sama dengan negatif 3, 4. Okey, ini adalah bagi soalan nombor 6. Soalan nombor 7. Jika kecerunan suatu garisan ialah 2 dengan pintasan Y ialah negatif 18, tentukan pintasan X bagi garis lurus tersebut. So, dia beri pintasan Y dan minta pintasan X. Rumus yang akan digunakan adalah M sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Di mana kecerunan adalah sama dengan 2. Negatif pintasan Y diberi iaitu negatif 18. Pintasan X yang perlu dicari. Jadi, pintasan X, tukar tempat sahaja dengan 2. Bermaksud pintasan X adalah sama dengan negatif 18 per 2. Maka pintasan X adalah sama dengan 9. Nombor 8. Hitung kecerunan garis lurus MN jika jarak mengufuk titik P dari paksi Y ialah 6 unit. P itu sebenarnya adalah pintasan X. Jadi daripada ayat titik P daripada paksi Y ialah 6 unit. Itu bermaksud pintasan X adalah sama dengan 6. Jadi kecerunan garis lurus gunakan rumus M sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Jadi M adalah sama dengan negatif pintasan Y iaitu negatif 8 per pintasan X iaitu 6. Maka M adalah sama dengan 4 per 3. Okey, soalan nombor 9. Jika titik A dan titik B terletak pada garis lurus yang sama dengan kecerunan 4 per 3 dan koordinat A ialah 0,8, tentukan koordinat B jika B ialah pintasan X. Kecerunan adalah sama dengan 4 per 3. A ialah pintasan Y. Okay, dan diberi B ialah pintasan X. Dia tak nyatakan bahawa A ialah pintasan Y. Tetapi kita faham, sekiranya nilai X adalah sama dengan 0 pada koordinat, ini maksud saya, bermaksud itu adalah pintasan Y. Jadi kita ada pintasan Y sama dengan 8. Okay, dan kita perlu cari pintasan X. Dan kecerunan juga telah diberikan. Dengan menggunakan rumus M sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X, dapatkan dahulu pintasan X. Okey, tetapi soalan minta tentukan koordinat B. Jadi jawapan akhir perlulah diberikan B sama dengan, kalau pintasan X bermaksud X ada nilai, Y mestilah 0. Maka jawapan untuk koordinat B adalah negatif 6.
kosong. Okey, nombor 10. Raja di atas merupakan bumbung sebuah rumah teres. Jika ketinggian bumbung ialah 5 meter, hitung kecerunan bumbung dan juga ukuran panjang permukaan sendeng bumbung. Okey, diberi tinggi bumbung adalah sama dengan 5, maka ini 5. Bila kata soalan minta sendeng bumbung, okey, sendeng tu yang ni lah. Jadi untuk soalan A, kecerunan adalah sama dengan jarak mencancang iaitu 5 meter per dengan jarak mengufuk, di mana jarak mengufuk adalah 15 per 2. Kenapa 15 per 2? Sebab 15 adalah daripada bucu kiri sehingga bucu kanan. Tetapi yang kita nak adalah daripada bucu kiri sehingga tengah-tengah sahaja. Jadi 5 per 15 per 2 adalah sama dengan 2 per 3. Jadi kecerunan adalah sama dengan 2 per 3. Ataupun kalau nak beri dalam perpuluhan adalah sama dengan 0.667. Okey, dan untuk soalan B, ukuran panjang permukaan sendeng bumbung. Okey, yang ini pelajar boleh gunakan seperti yang telah dipelajari ketika berada di tingkatan 1, iaitu dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey, iaitu panjang sendeng adalah sama dengan punca kuasa 2, 15 per 2 kuasa 2 ditambahkan dengan 5 kuasa 2. Okey, jadi panjang sendeng adalah sama dengan 9.014. Gambar raja di sebelah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan sebuah motosikal dalam masa 60 saat. Nyatakan laju motosikal dalam keadaan seragam. B. Hitung nilai V jika motosikal tersebut memecut pada 0.88 meter per saat dengan T sama dengan 15. Yang ini dia gabungkan dengan bab 9 iaitu laju dan pecutan. Jadi nyatakan laju motosikal dalam keadaan seragam. Yang ini tiada cara kerja, hanya rujuk pada graf. Berdasarkan graf, laju seragam diwakili oleh garis lurus yang mengufuk. Maka untuk soalan A, laju seragam adalah sama dengan 20 meter per saat. Okey, dan B, hitung nilai V jika motosikal tersebut memecut pada 0.88 dengan T sama dengan 15. Bila kata memecut pada 0.88, itu bermaksud di sini. Memecut pada 0.88 membawa maksud kepada kecerunan sama dengan 0.88. Jadi, kita ada rumus M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi, M adalah 0.88. Y2 tolak Y1 iaitu di sini. Iaitu ini V, ini 20. Jadi, Y2 adalah V. Y1 adalah 20. Okey. X2 tolak X1 adalah yang ini. Bermaksud X2 adalah 40. X1 adalah 15. So 0.88 sama dengan V tolak 20 per 40 tolak 15 iaitu 25. So V tolak 20 adalah sama dengan 25 darab 0.88 iaitu sama dengan 22. Maka V adalah sama dengan 22 tambah 20 iaitu V sama dengan 42. Dan V itu adalah laju, jadi unit dia adalah meter per saat. Okey, kenapa saya kata kecerunan itu adalah pecutan? Sebab kita tahu kecerunan adalah sama dengan jarak mencancang per jarak mengufuk. Okey, jarak mencancang dia adalah laju. Unit laju adalah meter per saat. Dan jarak mengufuk adalah masa dalam saat. Jadi meter per saat sebenarnya adalah unit bagi pecutan. Sebab itulah kita katakan bahawa memecut pada 0.88 itu adalah kecerunan. Kerana unitnya adalah sama. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan nombor 12.
Luas permukaan keratan rentas bagi dinding batu berbentuk segitiga bersudut tegak ialah 12 meter persegi dan ketinggian 6 meter. Hitung luas dan kecerunan permukaan condong bagi dinding batu tersebut. Permukaan condong yang ini. Ketinggian 6 meter. So, daripada rumus luas segitiga, okey, soalan ini pun dia dah kait dengan tajuk-tajuk yang terdahulu. Rumus bagi luas segitiga adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, jadi luas adalah 12. 1/2 darab tapak yang kita nak cari. Tinggi telah diberi iaitu 6. Maka setelah buat pengiraan, kita akan dapati bahawa tapak adalah sama dengan 4 meter. Jadi untuk mencari kecerunan permukaan condong, maka M adalah sama dengan jarak mencancang per jarak mengufuk. Maka M adalah sama dengan 3/2. Selesai soalan yang pertama iaitu kecerunan permukaan condong. Okey, seterusnya nak cari luas permukaan condong. Nak cari luas permukaan condong, pertama kenalah dapatkan dahulu nilai bagi panjang sending. Jadi dengan menggunakan teorem Pythagoras, hipotenus adalah sama dengan punca kuasa 2, 4 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Jadi hipotenus adalah sama dengan 7.2. Kita ambil 3 tempat perpuluhan lah, 1, 1. Maka luas permukaan condong adalah sama dengan 7.211 darabkan dengan lebar yang telah diberikan iaitu 2. Maka kita akan dapat 14.42. Nak bagi lebih sikit pun tak apa, 422 meter persegi. Okey. So, ini adalah bagi soalan nombor 12. Okey, jadi begitulah penyelesaian bagi soalan-soalan yang terdapat di dalam menjana kecemerlangan bagi tajuk kecerunan pada garis lurus. Semoga pelajar faham dengan penerangan yang diberikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.